Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 24 September bersama saya Muhammad Aziz Rahim. Pemberian geran tanah terutamanya Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR bukan program bermusim terutamanya menjelang pilihan raya. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan dakwaan sedemikian tidak berasas kerana pemberian geran tanah diadakan secara berkala mengikut status yang telah diukur. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar menjelaskan tohmahan negatif itu hanya akan membantutkan program pengukuran tanah NCR inisiatif baru yang memberikan jaminan surat hak milik tanah kepada pemilik tanah. Setakat 31 Ogos lepas, sebanyak 56,971 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 71,374 hektar. Katanya daripada jumlah tersebut, sebanyak 23,446 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri yang berkeluasan 31,803 hektar. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Pesta Tasik Biru 2022 dan Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Sarawak, Tanah Hak Adat Bumi Putera Pertanian di Bau. Seramai 305 penerima surat hak milik tanah pada program tersebut iaitu 126 dari Kampung Barieng dan 78 dari Kampung Sedibung di bawah NCR inisiatif baru, manakala 101 lagi diberikan kepada penduduk Kampung Skibang di bawah Kampung Tradisi. Sementara itu, mengenai Pesta Tasik Biru tahun ini dengan tema Unique Water Sport Brings Togetherness merupakan usaha sama kerajaan dan pihak swasta dalam mempercepatkan pembangunan sektor pelancongan di kawasan Bau. Beliau berharap lebih ramai pemain industri daripada pihak swasta tampil memajukan sektor pelancongan yang juga memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu Anugerah Usahawan Bumi Putera Sarawak 2022 kali ke-6 akan diadakan pada 11 November depan. Beliau berkata anugerah tersebut adalah bagi mengiktiraf usahawan-usahawan bumi putera di Sarawak yang cemerlang dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri ini. Untuk mengiktiraf usahawan-usahawan bumi putera yang cemerlang melalui ciri keusahawanan, kreativiti, berinovatif, komited dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak. Beliau juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak berkata demikian pada sidang media berkenaan Anugerah Usahawan Bumi Putera Sarawak 2022 di Wisma Sumber Alam Kuching. Datuk Amar Awang Tengah berkata anugerah tersebut terbahagi kepada 3 kategori iaitu Anugerah Usahawan Bumi Putera Cemerlang, Anugerah Usahawan Berjaya dan Anugerah Usahawan Harapan. Tambahnya, pemenang akan menerima hadiah berbentuk trofi dan sijil. Selain itu, Datuk Amar Awang Tengah menjelaskan pemenang bagi Anugerah Usahawan Berjaya layak menerima skim pinjaman industri kecil dan sederhana berjumlah RM250,000, manakala pemenang bagi Anugerah Usahawan Harapan layak menerima geran berjumlah RM20,000. Pendaftaran pencalonan dibuka mulai semalam sehingga 14 Oktober kepada pemilik syarikat berdaftar yang telah beroperasi lebih dari 3 tahun. Bajet 2023 yang akan dibentangkan pada 7 Oktober ini diharap akan lebih mesra rakyat serta memberi penekanan terhadap pembangunan kawasan luar bandar khususnya di Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Sarawak memerlukan peruntukan yang lebih bagi memastikan rakyat termasuk di luar bandar menikmati arus pembangunan yang setara. Mestilah harapan kita bajet nanti akan memberi keutamaan kepada kawasan-kawasan luar bandar, terutama sekali kawasan di negeri Sarawak, kerana kita dapat melihat masih ramai lagi rakyat dalam kawasan kita yang memerlukan prasarana yang baik, yang memerlukan anjakan ekonomi, dan ini perlu dibantu melalui bajet-bajet seperti inilah, selain daripada apa yang diaturkan oleh kerajaan negeri lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan regata dan Pesta Batangkayan 2022
di Lundu bermula semalam sehingga esok. Sebanyak 14 pasukan pengayuh perahu dari bahagian Kuching, Semarahan dan Belaga akan berentap dalam program itu yang dahulunya dikenali sebagai Pesta Lundu. Dalam ucapannya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berharap agar penganjuran semula pesta itu akan merancakkan lagi ekonomi penduduk setempat sekaligus menjadikan kawasan Lundu sebagai sebuah destinasi ekopelancongan yang terkenal. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam menyaksikan penyerahan zakat berjumlah RM400,000 dan RM500,000 hasil kutipan atau derma wakaf yang disumbangkan oleh masyarakat umum melalui RHB Islamik kepada tabung Baitul Mal Sarawak TBS di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching semalam. Bayaran zakat bagi tahun kewangan berakhir 2021 itu diserahkan oleh Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif RHB, Datuk Adis Sadikin Ali kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Menurut Adis Sadikin, RHB Islamik melaksanakan bayaran zakat yang merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sebagai sebuah organisasi yang prihatin dengan sasaran untuk memperkasakan pembangunan sosioekonomi ummah bagi manfaat golongan asnaf. Sementara itu, sejumlah RM500,000 hasil kutipan atau derma wakaf untuk projek dana wakaf Al-Bait yang disumbangkan oleh masyarakat umum terutamanya daripada pelanggan RHB akan dimanfaat untuk menambah baik 2 rumah tahfiz di negeri ini bagi menambah keselesaan kira-kira 150 orang asnaf. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM496,000 kepada 27 penerima bagi daerah Tatau. Beliau berharap penerima cek tersebut menggunakan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan sebaiknya bagi manfaat di kawasan masing-masing. Kecil Kedebrik ngagai persatuan JKK tahu ke nama-nama kena mantuk kena nulung bala kita sebuat kena adu ke aktiviti dan sebagainya. Jadi aku nemu duit tu sering nak cukup but tu kena mantuk kena nulung artinya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat berkenaan Pesta Tatau 2022 di Pejabat Daerah Tatau di Bintulu. Datuk John Siki yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kakus juga berkata, bagi yang belum mendapat peruntukan berkenaan diharap bersabar kerana ia diagihkan secara berperingkat. Beliau juga memaklumkan peruntukan tersebut perlu dipantau oleh pihak Pejabat Daerah Tatau bagi memastikan ketelusan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Satu latihan pengendalian bot oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi Zon Selatan Sarawak kini sedang diadakan di Sungai Batang Lupar di daerah Lingga di bahagian Sri Aman. Latihan selama 3 hari bermula Khamis lepas melibatkan 30 pegawai dan anggota dari 8 buah balai bomba dan penyelamat dari Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman, Betong, Saratok dan Sarike. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Bomba Sarawak Hendry Adiman Shah berkata, latihan tahunan secara berkala itu sebagai persediaan aset dan sumber manusia JBPM Sarawak bagi menghadapi monsun Timur Laut. Pada masa sama ia juga bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran berkaitan teknik-teknik menyelamat, pengendalian bot dan pendedahan berkenaan bahaya atau risiko dalam kerja-kerja menyelamat di air. Dari segi aset setakat ni kita nampak amat mencukupi. Cuma mungkin dari segi jangka hayat aset kita yang telah lama berada dalam jabatan kita ni. Jadi kita harap dari segi perolehan aset mungkin akan ditambah baiklah di situ. Satu. Yang kedua, kita akan teruskan latihan ini sebab kecekapan kemahiran ni perlu dipupuk setiap masa. Mengenai persediaan menghadapi MTL, Hendry menjelaskan JBPM Sarawak mempunyai 1,500 pegawai dan anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa dalam menghadapi sebarang bencana. Selain itu, pasukan bomba sukarela juga sudah bersedia untuk membantu terutama bagi kawasan-kawasan yang susah untuk diakses. Kelengkapan logistik juga tambahnya mencukupi dengan jumlah bot sedia ada sebanyak 48 buah, 16 lori, 87 kenderaan utiliti dan sebuah pesawat helikopter. Sementara itu, pada latihan pada Khamis, pihak bomba turut bertindak sebagai jawatankuasa keselamatan dan pengangkutan untuk lebih 50 delegasi luar negara ke Taman Negara Meludam sempena persidangan Asian Flux 2022 di Kuching.
Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi diminta untuk mempertimbangkan bantuan atau subsidi kepada pekebun kecil kelapa sawit dan lada yang kini tertekan dengan kenaikan mendadak harga baja dan racun untuk komoditi tersebut. Permintaan tersebut disuarakan oleh 25 pekebun kecil di kawasan Pasai dan Siong di Sibu dalam satu perjumpaan dan sesi dialog dengan Lembaga Lada Malaysia, Cawangan Sibu. Menurut pengerusi Lembaga Lada Malaysia Baharudin Datuk Mohsin, harga baja untuk tanaman lada kini mencecah RM200 seguni seberat 50 gram berbanding hanya RM50 sebelum ini. Manakala bagi baja untuk kelapa sawit pula, harga naik mendadak daripada sekitar RM1,400 setan kepada RM3,500 setan. Beliau juga percaya faktor peperangan di antara Rusia dengan Ukraine menjadi penyumbang kepada kenaikan harga baja tersebut. Beliau juga tidak menolak kenaikan harga itu disebabkan kemungkinan ada di antara pembekal baja mengambil kesempatan untuk menaikkan harga kerana pihaknya menerima aduan oleh pekebun dari sekitar kawasan Serikeh. Mungkin ada juga penjual-penjual atau peniaga-peniaga baja dan racun ni mengambil kesempatan. Itu yang kita kena, itu yang dia orang mohon supaya kerajaan ceklah to find out betul-betul harga tu naik sampai 3-4 ganda macam tu. Kalau naik sikit orang faham, tapi dia berterlaluan sangat. Itu yang concern. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan agar pekebun-pekebun kecil tersebut dapat dikumpulkan menjadi satu kawasan tanaman yang besar bagi memudahkan penyaluran bantuan. Operasi mengesan Lee Chong Lung, 46 yang hilang di perairan talang-talang besar genap seminggu lepas ditamatkan setelah tiada penemuan baharu berkaitan mangsa ditemui oleh agensi penyelamat. Menurut Pengarah Maritim Negeri Sarawak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus, operasi yang ditamatkan pada pukul 4 petang semalam bagaimanapun akan disambung semula sekiranya terdapat sebarang petunjuk baharu. Laksamana Pertama Maritim Zin Azman dalam satu kenyataan berkata pihaknya telah memperluaskan pencarian sehingga 855 batu nautika persegi meliputi perairan Tanjung Sipang sehingga ke Teluk Melano. Operasi terbabit melibatkan pelbagai agensi keselamatan termasuk Polis Marin, Bomba dan Sarawak Coast Guard. Pada 16 September lepas, Lee dilaporkan hilang semasa menguji jet ski-nya dari perairan Santubong sehingga Teluk Melano semasa dalam perjalanan pulang. Kehilangannya disedari oleh rakannya yang juga bersama dalam pandu uji terbabit. Bagaimanapun, pasukan SAR berjaya menjumpai jet ski milik Lee pada pagi 17 September di perairan Tanjung Sipang, Santubong. Saudara, berita pagi Sarawak edisi Sabtu 24 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.